Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan berkenaan dengan filem yang kami buat berdasarkan falsafah pendidikan Islam. Jadi tajuk filem kami ini ialah Cik Guru dan bertemakan peranan guru dalam falsafah pendidikan Islam. Kami menetapkan beberapa objektif pembikinan cerita filem ini. Okey, yang pertama memberi pendedahan kepada penonton tentang keadaan realiti yang berlaku di sekolah. Yang seterusnya memberi pendedahan berkaitan peranan besar guru dalam mendidik dan membentuk para pelajar. Seterusnya memberi kesedaran kepada penonton untuk menghargai pengorbanan dan jasa guru. Seterusnya memberi kesedaran kepada penonton akan kepentingan sikap amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Jadi sasaran penonton untuk tontonan umum, bahasa Melayu, durasi filem sejam 30 minit. Jadi kami menetapkan watak perwatakan dalam filem ini. Okey, yang pertama adalah Cikgu Laila. Cikgu Laila ni merupakan watak utama dalam filem ini. Yang mana Cikgu Laila merupakan seorang guru baru yang mengajar pendidikan Islam di SMK Mewangi. Okey, beliau seorang guru yang bijak menyelesaikan masalah disiplin pelajar di sekolah tersebut dan tabah mengharungi cabaran-cabaran di sekolah barunya. Seterusnya adalah Cikgu Nani. Okey, Cikgu Nani merupakan seorang guru senior di SMK Mewangi yang mengajar mata pelajaran seni. Beliau ni bersifat pentingkan diri dan suka bertindak melulu tanpa usul periksa. Beliau juga suka merendahkan guru baru seperti Cikgu Laila. Okey, seterusnya adalah Pengetua Azmi. Okey, nama pengetua ni adalah Azmi. Okey, pengetua ni seorang yang perwatakan tegas, terutama apabila melibatkan disiplin pelajar. Tapi hakikatnya beliau ni sebenarnya perwatakan yang sangat baik dan mahu melihat pelajar-pelajarnya di SMK Mewangi berjaya semua. Jadi seterusnya adalah Cikgu Beda. Okey, Cikgu Beda ni seorang guru mata pelajaran PJK. Okey, merupakan sahabat baik kepada Cikgu Nani, seorang yang suka mengambil tahu hal orang lain dan suka menyindir Cikgu Laila. Okey, seterusnya adalah Adibah. Adibah ni merupakan anak kepada Cikgu Nani. Seorang pelajar tingkatan 2 Muslim yang nakal dan kerap ponteng sekolah tanpa pengetahuan ibunya. Kerana terlalu dimanjakan oleh ibunya sehingga merasakan dirinya tidak bersalah apabila melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang sekolah. Baik, seterusnya adalah watak Arif. Okey, watakannya Arif ni merupakan seorang pelajar kelas 3 Muslim. Seorang yang suka merosakkan harta benda sekolah dan tidak suka menerima nasihat. Okey, seterusnya adalah Cikgu Emma. Okey, Cikgu Emma seorang guru yang mengajar mata pelajaran sains. Cikgu Emma ni bersikap baik hati dan tidak suka akan pergaduhan. Okey, seterusnya adalah Cikgu Disiplin. Cikgu Disiplin seorang guru yang tegas dan suka menghukum pelajar. Seterusnya Ibu Cikgu Laila. Okey, seorang ibu yang penyayang dan suka menasihati anaknya agar tabah dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang guru. Seterusnya adalah Pak Karim. Okey, Pak Karim ni seorang pengawal keselamatan di SMK Mewangi dan seorang yang peramah dan baik hati. Seterusnya adalah murid-murid 2 Muslim. Murid-murid 2 Muslim merupakan sekumpulan pelajar yang malas belajar, tidak suka belajar. Dalam babak satu ni, adegan yang pertama adalah adegan pengawal keselamatan dan Cikgu Laila. Okey, di mana dalam adegan ini menunjukkan pengawal keselamatan menahan yakni Pak Karim tadi menahan Cikgu Laila di pintu pagar sekolah kerana menganggap Cikgu Laila ni orang luar, bukan guru di situ. Jadi kemudian Cikgu Laila pun memperkenalkan dirinya sebagai guru baru yang baru berkhidmat di sekolah SMK Mewangi tersebut. Jadi Pak Karim pun okey tahu, kemudian barulah dibenarkan masuk sekolah tersebut. Okey. Pergi ke adegan yang kedua. Adegan kedua ni adalah adegan pengetua dan Cikgu Laila. Okey, di mana dalam adegan ni menunjukkan pengetua memberikan satu amanah ataupun misi kepada Cikgu Laila iaitu misi membetulkan keadaan sekolah SMK Mewangi tersebut yang tidak terkawal sebab terdapat banyak masalah disiplin, masalah dari segi guru yang bersikap lepas tangan dan sebagainya. Jadi pengetua pun memberi kepercayaan kepada Cikgu Laila kerana pengetua melihat Cikgu Laila ni dia ada potensi untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi Cikgu Laila pun menerima dengan hati terbuka misi tersebut. Okey. Okey, seterusnya adalah adegan yang ketiga, adegan perjumpaan guru. Okey, dalam adegan perjumpaan guru ni
berlaku di dalam bilik mesyuarat. Okay, mula-mula pengetua memperkenalkan Cikgu Laila kepada guru-guru lain. Kemudian mesyuarat pun bermula dengan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan akademik pelajar, isu ponteng sekolah, vandalisme dan sebagainya. Jadi semasa berlangsungnya mesyuarat tersebut, guru-guru pun saling menyalahkan antara satu sama lain berkenaan dengan isu yang timbul, sehinggalah menyebabkan keadaan bilik mesyuarat tersebut tidak terkawal. Jadi Cikgu Laila pun mulalah terkejut dengan keadaan tersebut kerana tidak menyangka ia akan berlaku. Kemudian pengetua pun memainkan peranannya dalam meleraikan kekecohan yang berlaku. Okey, baik. Adegan yang keempat iaitu adegan di luar bilik mesyuarat. Adegan ni merupakan melibatkan Cikgu Nani, Cikgu Bedah dan Cikgu Laila. Di mana Cikgu Nani dan Cikgu Bedah ni selepas habis mesyuarat, mereka berdua mendekati Cikgu Laila untuk membeli Cikgu Laila. Sehinggalah Cikgu Laila pun macam tergamam dengan sindiran tersebut. Kemudian Cikgu Laila hanya sabar, tersenyum dan lalu pergi meninggalkan kedua orang guru tersebut. Okay, adegan yang seterusnya yang melibatkan adegan Cikgu Laila dan ibunya. Okey, dalam adegan ini kita boleh lihat di mana dalam adegan ini Cikgu Laila sedih dengan sindiran Cikgu Nani dan Cikgu Bedah di sekolah tadi. Kemudian Cikgu Laila pun meluahkan segala masalahnya kepada ibunya dan ibunya pun memberikan sedikit kata-kata nasihat, beberapa kata-kata motivasi kepada Cikgu Laila agar Cikgu Laila sentiasa tabah menghadapi cabaran, dan ibunya juga menasihatinya lagi bahawa tanggungjawab seorang guru bukanlah mudah. Ia memerlukan persiapan spiritual yang sangat tinggi. Okey. Berkaitan tema babak ini dengan tema FBI, kalau kita lihat dalam babak 1, kami menekankan berkaitan dengan akhlak dan etika seseorang guru. Sebenarnya peranan guru ni kita boleh lihat melalui hubungan seseorang guru dengan seseorang guru yang lain. Okey, ini kerana guru menjadi contoh kepada pelajar-pelajarnya dalam pembentukan sasiah yang unggul, dan jika seseorang guru itu mempunyai persediaan spiritual yang hebat, yang tinggi, jadi ia akan mendorongnya menjadi seorang guru yang ikhlas dalam menjalankan tugas dan mampu mengawal emosi ketika bertindak melakukan sesuatu. Okay, kita lihat kepada huraian adegan senario. Okay, pada adegan yang pertama dalam babak ni adalah adegan Cikgu Laila memeriksa maklumat sekolah. Okay, dalam adegan ni kita boleh lihat bahawa Cikgu Laila ni seorang yang dia melakukan persediaan. Sebelum dia mengajar, dia lihat dulu latar belakang anak murid dia. Kemudian kat sini Cikgu Laila dapat kenal pasti bahawa pelajar dekat sekolah tu ada masalah disiplin yang kurang memuaskan. Kemudian kita lihat pada adegan yang kedua dalam babak ni adalah adegan Cikgu Laila mengajar. Okay, dalam adegan ni kita boleh lihat macam mana keadaan guru mengajar di sekolah. Okay, macam biasa pada awal kelas guru akan melihat kehadiran murid. Jadi dekat dalam babak ni Cikgu Laila dapat lihat bahawa kehadiran murid dekat kelas tu kurang memberansangkan, ramai yang tak datang sekolah. Jadi bila Cikgu Laila tanya dengan para pelajar, ramai pelajar yang tak ambil kisah, pelajar tak ambil tahu, jawab tak tahu. Kemudian bila Cikgu Laila mengajar seperti biasa, ada pula seorang pelajar ni nama dia Adibah. Jadi pelajar ni dia tunjukkan satu sikap yang tak baik, dia tunjukkan satu akhlak yang tak baik, di mana dia membuat muka, kemudian dia membaling gumpalan kertas kepada Cikgu Laila. Jadi apa yang Cikgu Laila ni buat, Cikgu Laila ni memang sabar, jadi dia cuma menasihati Adibah, menegur kesalahan dia tu dengan baik dan meneruskan pengajaran dia. Tapi Adibah ni tetap tak puas hati terhadap Cikgu Laila ni. Kemudian makin konflik lah, pergi pula kepada adegan yang ketiga, masa ni Adibah dekat rumah. Okay, jadi Adibah ni sebenarnya dia ada anak kepada Cikgu Nani. Cikgu Nani tu dekat sekolah tu jugalah. Jadi Adibah ni pun mengadulah kepada Cikgu Nani. Dia cakap yang Cikgu Laila ni merotan dia. Jadi Cikgu Nani ni yang tak tahu apa-apa, dia percayalah bulat-bulat apa anak dia cakap. Jadi dia ambil keputusan untuk jumpa dengan Cikgu Laila. Masuk kepada babak keempat, dekat sini lah bermulanya Cikgu Nani serang Cikgu Laila. Dia jumpa Cikgu Laila dalam pejabat, dia serang Cikgu Laila. Tak puas hati lah kenapa Cikgu Laila rotan anak dia Adibah tu.
Jadi Cikgu Laila terangkanlah kan apa yang jadi. Dia tak sentuh pun adibah tu, dia cuma nasihat, dia tak rotan pun adibah tu. Um, Gaduh punya gaduh, datanglah Cikgu Emma meleraikan perbahalahan tersebut. Jadi Cikgu Nani pun dia berlalu pergi tapi dia masih lagi rasa tak puas hati. Kemudian adegan yang kelima, adegan Cikgu Laila nak pulang ke rumah. Okey, time ni, masa dah habis sekolah, Cikgu Laila nak balik lah. Tiba-tiba dia nak bawa kereta dia, tengok tayar kereta dia pancit. Jadi pakcik guard yang lalu dekat situ, dia tengoklah kenapa dengan Cikgu Laila ni kan. Okey, tengok-tengok tayar kereta Cikgu Laila pancit. Tapi pakcik guard ni tak pelik sebab memang benda ni, perkara ni selalu berlaku. Pernah terjadi pun budak-budak, murid-murid membuat perbuatan seperti itu. Jadi pakcik guard ni pun tolonglah Cikgu Laila ni. Dan Cikgu Laila berterima kasih kepada pakcik guard. Kemudian adegan yang keenam dalam babak ni, adegan yang terakhir. Okey, dalam ni adegan guru disiplin Cikgu Laila dan Arif. Okey, yang ini pula ada seorang pelajar dia pergi jumpa dengan guru disiplin. Dia mengadu dekat guru disiplin yang dia ternampak Arif yang bocorkan tayar Cikgu Laila. Jadi guru disiplin ni panggil lah Cikgu Laila dengan Arif datang ke bilik disiplin. Untuk dia tahulah kan hal sebenarnya apa yang terjadi, apa kisah dia untuk selesaikan masalah tersebut. Dan Arif ni mengakulah. Tapi dia mengaku tu dengan angkuh yang dia yang bocorkan tayar kereta Cikgu Laila. Jadi guru disiplin ni berbincanglah dengan pengetua untuk menggantung persekolahan Arif selama 2 minggu. Tapi Cikgu Laila ni dia tak setuju. Dia tak setuju dengan tindakan pengetua dengan guru disiplin tu untuk gantung sekolah Arif tu. Cikgu Laila buat rayuan, dia minta maaf, dia bagi peluang kedua kepada Arif. Dan guru disiplin dengan pengetua pun setuju. Dekat sini kita nampaklah sikap Cikgu Laila ni sangat bagus sebagai seorang guru. Dia menunjukkan takdib, dia menunjukkan contoh yang baik, dia menunjukkan cara tugas guru yang sebenarnya. Okey, huraian berkaitan tema FBI dengan babak 2 ni adalah dalam babak 2 ini dia menunjukkan konsep takdib. Okay, konsep takdib ni adalah satu proses mendisiplinkan kedua-dua aspek spiritual dan fizikal manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan perubahan sastra bertujuan untuk mencapai akhlak yang mulia. Okay, kalau kita tengok dalam falsafah pendidikan Islam, tugas seorang cikgu tu dia bukan sekadar mengajar, tapi guru tu mendidik pelajar supaya pelajar itu menjadi satu individu yang syumul, individu yang menyeluruh dari pelbagai aspek. Okay, selain itu juga dalam babak 2 ni kita akan melihat kepada adegan Cikgu Laila bersama Arif. Okay, dalam babak ni Cikgu Laila beliau tidak bersetuju untuk Arif itu dijatuhkan hukuman gantung sekolah. Jadi kat sini kita boleh tengok yang tugas seorang guru tu bukanlah untuk menghukum pelajar. Menggantung persekolahan Arif tu macam satu perkara yang boleh memberikan keburukan kepada pelajar tu sendiri. Dia boleh memberi keburukan dari segi akhlak, prestasi dan juga mental seorang pelajar tu. Okey, kemudian sebagai seorang guru perlu untuk dia membetulkan kelemahan spiritual, intelektual, sikap dan juga tingkah laku seorang pelajar. Baiklah, seterusnya adalah babak yang ketiga, iaitu babak pengakhiran, revolusi, klimaks dan penamat cerita. Di dalam babak yang ketiga ini, tempat adegan yang berlaku adalah di luar bilik disiplin, di mana adegan antara Cikgu Laila dengan Arif. Setelah mereka bersurai, Arif ini terus bertanya kepada Cikgu Laila kenapa Cikgu Laila ni tidak menghukum kesalahannya membocorkan tayar kereta beliau. Cikgu Laila ni tersenyum, lalu dia menjawab pertanyaan Arif. Tak berguna kalau cikgu gantung persekolahan awak, ia bukan satu penyelesaian. Cikgu yakin itu bukan sikap kamu yang sebenar. Kamu ini budak baik sebenarnya. Selepas mendengar kata-kata Cikgu Laila tadi, Arif mula tersentuh dan mula menceritakan kenapa dia bersikap sebegitu. Cikgu Laila terus memberi semangat dan nasihat kepadanya. Selepas itu, Cikgu Laila dan Arif beredar di tempat tersebut. Kemudian adegan seterusnya adalah di kelas dan pagar sekolah. Di mana adegan ini adibah ponteng sekolah. Pada hari berikut, Cikgu Laila masuk untuk mengajar di dalam kelas 2 Muslim. Sebelum memulakan pengajaran, Cikgu Laila memeriksa kehadiran murid di dalam kelas. Kemudian,
beliau mendapati adibah tidak ada di dalam kelas tersebut. Cikgu Laila ni bertanya kepada murid-murid lain berkaitan dengan adibah. Kemudian seorang pelajar memaklumkan dia ternampak adibah berada di kawasan belakang sekolah. Cikgu Laila ni mula berasa tidak sedap hati, lalu beliau terus bergegas ke kawasan belakang sekolah. Cikgu Laila ni ternampak adibah terjatuh ketika cuba untuk memanjat pagar belakang sekolah. Cikgu Laila segera membawa adibah ke klinik berdekatan. Baiklah, untuk adegan di klinik, Cikgu Laila ni menelefon Cikgu Nani. Cikgu Nani adalah ibu kepada adibah yang mengajar di tempat yang sama. Setelah Cikgu Laila menelefon Cikgu Nani untuk memaklumkan keadaan adibah yang sedang dirawat, Cikgu Nani ni bergegas pergi ke klinik tersebut. Cikgu Nani terkejut melihat keadaan adibah yang patah tangan. Adibah telah mengaku dia ponteng sekolah setelah ditanya oleh Cikgu Nani. Adibah juga mengaku tentang kesalahannya memfitnah Cikgu Laila. Adibah juga meminta maaf dengan Cikgu Laila di hadapan ibunya. Pengakuan Adibah membuatkan Cikgu Nani merasa bersalah dan malu untuk berhadapan dengan Cikgu Laila. Cikgu Nani kemudiannya meminta maaf kepada Cikgu Laila atas kesalahan yang terdahulu dan beliau juga berterima kasih kepada Cikgu Laila kerana menyelamatkan anaknya. Cikgu Laila juga memaafkan mereka berdua dan menganggapnya sebagai dugaan dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Baiklah, adegan seterusnya di luar bilik darjah. Setelah berbulan-bulan mengajar, Cikgu Laila sudah dapat mengenal sikap anak-anak muridnya. Cikgu Laila cuba mempelbagaikan teknik pengajaran yang sesuai dengan karakter anak-anak muridnya. Antara teknik pengajaran yang digunakan adalah beliau mengubah suasana pembelajaran seperti belajar di padang. Di padang, Cikgu Laila menggunakan pelbagai kaedah untuk menarik minat pelajar untuk lebih berminat belajar. Selain itu, Cikgu Laila juga dapat mengambil berat terhadap anak-anak muridnya. Dia sangat mengambil berat terhadap anak muridnya. Beliau mendengar luahan masalah pelajarnya dan cuba untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Beliau juga menyediakan sebuah kotak luahan sebagai platform untuk pelajar-pelajarnya meluahkan perasaan atau menceritakan jika berada masalah. Sikap baik hati dan penyayang Cikgu Laila telah menyentuh hati ramai pelajar. Hal ini telah mengeratkan hubungan di antara guru dan pelajar. Kehadiran dan prestasi pelajar di dalam kelas itu juga semakin baik. Apabila melihat kepada tindakan Cikgu Laila, guru lain mula berasa kagum dan berbaik dengan Cikgu Laila. Mereka meminta nasihat dan mencontohi perbuatan Cikgu Laila dalam mengajar dan mendidik pelajar. Kemudian adegan yang terakhir iaitu di bilik pengetua. Di antara pengetua dan Cikgu Laila. Pengetua memanggil Cikgu Laila untuk datang ke bilik pengetua. Pengetua mengucapkan tahniah dan berterima kasih kepada Cikgu Laila kerana beliau telah berjaya melakukan perubahan di SMK Mewangi. Pengetua Azmi merasa kagum kerana Cikgu Laila dapat melaksanakan misi yang diberikan dengan baik. Okey, di dalam babak ketiga ini, kita melihat bahawa peranan seorang guru dalam mendidik pelajar mengikut falsafah pendidikan Islam tidak hanya terhad atau terbatas di dalam kelas dan mata pelajaran sahaja. Tetapi nilai-nilai akhlak perlu disertai di luar kelas, latihan, kokurikulum dan khidmat masyarakat. Sebagai seorang cikgu, kita diibaratkan sebagai ibu bapa pelajar-pelajar. Perlu diberi kasih sayang dan dibentuk dengan akhlak yang betul. Di dalam babak ini juga merupakan klimaks kepada kisah para guru yang pada awalnya yang berbalah. Dilihat kepada sifat Cikgu Laila yang membalas keburukan dengan kebaikan. Beliau mendidik anak-anak murid dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Beliau juga menjadi contoh ikutan kepada cikgu-cikgu lain. Malah, dengan itu ia memberi kesedaran kepada pelajar-pelajarnya akan adab terhadap guru yang sebenar. Okey. Itu adalah huraian berkaitan tema falsafah pendidikan Islam dengan babak yang ketiga ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Sekian, terima kasih.